Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, untuk pembelajaran pada hari ini, cikgu nak kongsikan teknik untuk membina rumusan SPM dan cikgu akan fokuskan kepada teknik untuk membina pendahuluan dan juga isi tersurat, kerana seperti yang kita tahu, seperti yang pelajar dah diberitahu oleh para guru bahawa pendahuluan dan juga isi tersurat ini adalah satu slot yang sangat mudah untuk kita mendapat markah. Jadi kita kena fokus pada slot ini ya. Baik, pertama kita baca dulu soalan contoh, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang persediaan graduan sebelum memasuki alam pekerjaan dan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangkan masalah pengangguran. Baik, jadi yang pertama ialah kita kena highlight perkataan persediaan ini kerana perkataan ini perlu ditukarkan kata kuncinya. Okey, cuba highlight macam ni ya. Baik, kita kena tukar kata kunci ini kepada perkataan yang sinonim, iaitu yang paling tepat di sini ialah cikgu ambil perkataan langkah-langkah. Jadi ketika menulis jawapan nanti, murid-murid perlu tulis perkataan persediaan ini gantikan dengan perkataan langkah-langkah. Okay, untuk menulis nanti kita tengok macam mana cara untuk menulis rumusan. Kemudian, okay, yang ini dah tukar. Mungkin murid boleh catat di tepinya, tulis langkah-langkah. Baik, kita tulis dulu langkah-langkah. Kita simpan. Okay, kemudian cikgu nak kita fokus untuk cari isi dengan kita lihat dahulu penanda wacana yang ada dalam petikan, kerana setiap penanda wacana sebenarnya memberikan petanda kepada pelajar, kepada murid bahawa itulah isi yang ada dalam petikan, isi tersurat. Baik, kita cari. Cikgu dah highlightkan dekat sini sebenarnya supaya mudah untuk kita lakukan proses pembelajaran ini. Jadi yang pertama kita lihat bahawa di sini ada penanda wacana, kita highlightkan. Okey. Nampak? Ada penanda wacana, di situlah isi. Soalan tadi, apa persediaan graduan sebelum masuk ke alam pekerjaan? Tengok, graduan perlu menguasai kemahiran komunikasi yang berkesan. Baik, isi. Kemudian isi kedua kita tengok, di samping itu penanda wacana, betul? Ada isi. Graduan perlu penguasaan, kita boleh tukar ayat graduan perlu menguasai pelbagai jenis bahasa. Betul, isi. Itu persediaan yang perlu graduan ada. Kemudian kita lihat pula penanda wacana ni, tambahan pula. Okay, tambahan pula kita highlightkan. Graduan perlu, kena tambah subjek. Graduan perlu memiliki penampilan diri yang baik. Okey, betul, isi juga. Itulah persediaan dia. Kemudian nampak seterusnya. Okay, ini adalah penanda wacana. Jadi graduan perlu menonjolkan diri sebagai individu yang mempunyai kesabaran yang tinggi. Baik, itu persediaan yang perlu graduan ada. Dan juga ada lagi tak? Okay, kita tengok ni penanda wacana di samping itu. Baik. Di samping itu juga kita highlightkan kerana kita tengok ya isi graduan seharusnya menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan analitis. Baik, dekat sini sahaja kita dapat berapa isi? 1, 2, 3, 4, 5 isi. Daripada 6 isi dan 12 markah yang diperuntukkan untuk 6 isi, kita dah dapat 5, bermakna kita dah dapat 10 markah dekat situ. Okay, hanya dengan cara mencari penanda wacana sahaja. Okay. Untuk lain-lain isi tambahan, untuk isi tambahan lain, kita tengok, kita cubalah cari. Okay, selain daripada yang ada penanda wacana, contohnya kita baca petikan ni dan kita dapati bahawa apa persediaan yang perlu graduan ada, mereka perlu mempunyai kemahiran interaksi sosial. Okay. Itu isi dia, yang lain ni semua huraian, tak penting, tak perlu ambil.
Kemudian kita cari lagi, kajian mendapati bahawa graduan yang beretika dan mempunyai nilai spiritual yang baik biasanya mudah ditawarkan pekerjaan. So itulah persediaan yang perlu ada pada diri graduan, iaitu awak boleh ubah ayat ini, pelajar ubah, contohnya cikgu ubah, graduan perlu beretika dan mempunyai nilai spiritual yang baik. Okay. Kemudian ini isi terakhir yang tidak ada penanda wacana. Kita tengok setiap graduan mesti melengkapkan diri dengan elemen kepimpinan yang baik. Jadi itu isilah, itu persediaan yang graduan perlu adalah. Diri mereka perlu dilengkapkan dengan elemen kepimpinan yang baik. Jadi kita dah dapat banyak isi yang perlu ditulis oleh pelajar, hanyalah 6 atau 7 isi ya. Pastikan kalau tulis 7 isi tidak melebihi patah perkataan, iaitu 120 patah perkataan sahaja. Untuk pelajar-pelajar yang galus, pelajar-pelajar yang mungkin biasa gagal tapi dia nak lulus, cikgu galakkan untuk tulis semua isi tersurat dan awak tak perlu tulis pun isi tersirat, tak perlu buat, tak apa. Kerana kalau awak tulis semua isi tersurat dan awak dapat 12 markah penuh, insya-Allah markah awak sebenarnya tinggi, awak boleh dapat 21 markah. Dengan syarat semua isi tersurat betul dan awak membina pendahuluan yang betul. Baik. Kemudian dekat sini cikgu dah pindahkan antara hasil jawapan yang kita dapat tadi. Okay, kita tengok rumusan membincangkan, ini wajib tahu dan pelajar sememangnya dah hafal lah perkataan ini. Rumusan membincangkan, langkah-langkah ini yang cikgu dah tukar tadi daripada perkataan persediaan. Okay, cikgu pilih perkataan langkah-langkah. Graduan sebelum memasuki alam pekerjaan dan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangkan masalah pengangguran. Baik, untuk pendahuluan ini, kita tengok ini daripada perkataan yang kita dah tukar ini, kita salin sahaja sampai habis, sampai titik. Itu sahaja. Cuma tambah rumusan membincangkan dan kita tukar perkataan ini sahaja. Dapatlah 2 markah. Okay, kat sini cikgu highlightkan 2 markah. 2 markah. Baik. Kemudian kita tengok lagi langkah-langkah graduan. Baik, ini selalu pelajar kalau tak salin, dia berisiko untuk kehilangan markah untuk isi pertama. Jadi cikgu nak pelajar salin balik ayat yang ada dalam soalan isi tersurat. Okay, langkah-langkah graduan sebelum memasuki alam pekerjaan. Yang ini soalan isi tersurat kita dah tahu bahawa selepas dan ini soalan isi tersirat. Jangan tengok tu dulu. Baik. Salin, langkah-langkah graduan. Okay, tapi dekat sini cikgu tak nak pelajar gunakan langkah-langkah. Sebab apa? Kalau pelajar salah tukarkan kata kunci, isi pertama akan ikut salah. Jadi cikgu nak pelajar gunakan balik perkataan asal, iaitu persediaan. Baik. Gunakan balik perkataan dekat soalan. Hanya tukar kata kunci dekat pendahuluan sahaja. Persediaan graduan sebelum memasuki alam pekerjaan. Okay, yang ini tak perlu. Kadang-kadang pelajar salin dan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangkan masalah pengangguran, tak perlu. Ini foto. Okay. Salin sampai sebelum dan. Ialah. Okay. Kita salin dahulu isi yang ada penanda wacana tadi. Ini cikgu dah gariskan isi-isi yang ada penanda wacana. Salin sahaja. Cuma pastikan pelajar letak subjek di setiap ayat. Contoh, graduan perlu menguasai kemahiran komunikasi yang berkesan. Subjeknya graduan. Graduan perlu menguasai pelbagai jenis bahasa. Okay. Graduan perlu memiliki penampilan diri yang baik. Graduan perlu menunjukkan diri sebagai individu yang mempunyai kesabaran yang tinggi. Graduan perlu menunjukkan diri sebagai individu yang mempunyai kesabaran yang tinggi. Oh, ini cikgu tersalin 2 kali. Ini kita potong. Graduan seharusnya menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan analitis. Baik, ini untuk isi yang kita dapat daripada penanda wacana.
untuk isi selain daripada penanda wacana yang tidak ada penanda wacana, mereka perlu mempunyai kemahiran interaksi sosial. Okay, ini kita saling bulat-bulat. Kalau pelajar kuasai dia punya subjek, pelajar boleh graduan pun boleh. Graduan perlu mempunyai kemahiran interaksi sosial, okey. Graduan perlu beretika dan mempunyai nilai spiritual yang baik. Graduan mesti melengkapkan diri dengan elemen kepimpinan yang baik. Titik. Okey. Jadi dekat sini dah sebenarnya dah lebih daripada 6 isi. Peruntukannya ialah untuk isi tersurat 12 markah. Kalau pelajar dapat menulis sekurang-kurangnya 6 isi, automatik pelajar dapat 12 markah untuk isi tersurat. Baik pelajar, kita tengok pula. Kenapa cikgu tak dimasukkan langsung penanda wacana dekat sini? Okey, cikgu buang semua penanda wacana. Sebab yang pelajar belajar selalunya kalau ada penanda wacana, ayat tu akan jadi lebih menarik. Baik, untuk rumusan tak perlu tulis penanda wacana sebab kita takut penanda wacana ini akan menyebabkan lebih perkataan. Jadi penanda wacana tu simpan untuk menulis karangan. Jadi untuk rumusan tak perlu. Okay? Terus tulis isi sahaja. Baik, dekat sini kalau pelajar buat sampai sini, okay, ini untuk pelajar yang galus, untuk pelajar yang cemerlang, cikgu memang nak awak buat sampai habis, sampai kesimpulan. Untuk pelajar galus, kalau kamu tulis sampai sini, kamu tulis semua isi tersurat yang kamu jumpa, kita tengok berapa markah yang kamu dapat. Pendahuluan, kamu dah dapat 2 markah. Okay. Kemudian isi tersurat, kamu dah dapat 12 markah. Okay. 12 markah campur 2 markah. Kita tengok. Tak apalah, biar macam tu. Okay. Maksudnya dekat sini sahaja awak dah dapat 12 tambah 2, 14 markah. Baik, 14 markah. Untuk markah bahasa, ini cara menanda dia. Untuk markah bahasa, berapa markah isi yang awak dapat? Bahagi 2. Okay, bahagi 2. Contoh awak dapat 14 bahagi 2, 7 markah. Dan penanda, okay, penanda peperiksaan, kalau awak tidak ada apa-apa masalah bahasa, kita boleh menambah 1 markah pada bahasa. Dan kalau awak melakukan kesalahan bahasa, kita boleh tolak 1 markah. Jadi kalau cikgu biasanya tak ada masalah bahasa macam ni, cikgu akan tambah 1 markah. Jadi cikgu tambah 1 markah. Cikgu berikan lagi 1 markah, iaitu kita dah jadi markah bahasa 8. Jadi sekarang ni tengoklah, 14 tambah 7 tadi, cikgu cakap markah wajib 21. Tak ada masalah bahasa, tak ada masalah langsung, awak dah dapat 22 markah. Betul tak? 11 tambah 9, 22 markah. 22 daripada 30 markah datangnya daripada isi tersurat dan juga pendahuluan. Jadi harapan cikgu agar para pelajar selepas ini untuk rumusan fokus betul-betul pada pendahuluan dan juga pada isi tersurat supaya pelajar langsung tak buat kesalahan. Okay. Sebaliknya isi tersirat dan juga kesimpulan itu, siapa yang dah menguasai pendahuluan dan isi tersurat, silakan untuk terus menguasai isi tersirat dan juga kesimpulan supaya kita kalau boleh dapat 30 markah. Okay. Jangan kata tidak ada calon SPM yang dapat 30 markah. Jadi apa yang cikgu tekankan dekat sini ialah supaya kita dapat sama-sama skor, dapat skor yang tinggi 30 markah dalam pembelajaran ataupun dalam soalan rumusan SPM. Jadi sampai di sini sahaja perkongsian cikgu. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk para pelajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.